Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel Baik. Pada hari ini saya nak buat satu perkongsian mengenai Astro rugi 1.1 bilion disebabkan Android box. Sebelum itu kita intro dahulu. Baik, dalam website yang saya kongsikan, keratan website ni, okey, berita ni dah lama, dalam bulan lepas tak silap saya, dah beberapa bulan lepas, yang menunjukkan bahawa sepanjang 5 tahun, Astro telah kerugian 1.1 atau 1.2 bilion dan mereka menyalahkan Android box yang mencuri konten daripada Astro dan disiarkan di dalam Android box secara haram. Okey, pada pendapat saya lah, okay, personally, dalam tempoh 5 tahun ni, pada saya kita tak boleh, Astro tak boleh nak menyalahkan Android box 100%. Memang tak nafikan lah macam ada Android box yang menyediakan streaming service secara haram, ya, ada rancangan Astro dalam tu, ataupun selain daripada tu IPTV yang kita boleh dapat secara mudah di pasaran, okay, di e-commerce yang kita boleh beli. Itu tak nafikan, tapi pada saya peratusan dia sebenarnya sangat kecil. Jadi kenapa sebenarnya pada saya Astro ni rugi? Okay, first, yang ini yang saya dah kata study sikit lah kan. Okay, pertama sekali adalah trend tontonan umum dah berbeza. Macam dulu kita boleh je stay, kita tunggu jadual tontonan, betul tak? Macam Astro kata HBO, okay, pukul 10 ada Terminator. Kita pun standby tunggu, pukul 10 ada rancangan Terminator, betul? Itu dulu. Beberapa tahun lepas, saya dulu subscribe Astro. Saya tahu, saya pun tunggu rancangan, bila ada rancangan yang dia nak jadualkan, okay, kita akan tunggu waktu tu. Tapi masa berganti masa sekarang, kadang waktu jam tu kita nak kita nak tunggu memang dah susah. Mungkin kita ada kerja lain dan sebagainya. Jadi orang kata apa, kita dah nak cari masa yang fleksibel untuk kita tonton rancangan ataupun video ataupun movie yang kita minat pada masa kita sendiri. Jadi kita lebih prefer kita tengok dekat smartphone ataupun kita cari download movie daripada website-website yang lain yang sediakan, betul tak? Itu orang kata trend dah beza. Sama macam anak-anak saya. Dulu anak-anak saya masa kita orang kata rancangan kartun ni, masa kita kecil-kecil dulu kita tunggu pukul 9, 9.30 tunggu Dragon Ball. Okay, hari Sabtu Ahad confirm kita tunggu live channel, betul. Habis kalau terlepas lah. Tapi zaman sekarang dah senang. Buka je YouTube, betul. Anak-anak sekarang dia bila tengok rancangan kartun, saya cuba buka live channel dekat ni kartun kan. Diorang tak minat. Diorang kata ni tak best. Diorang suka tengok dekat YouTube. Jadi trend tu dah beza. Itu makin lama makin kurang anak-anak tonton dekat Astro. Itu sebab salah satu faktor saya terminate juga. Okay. Sebab trend tu dah beza. Dia orang prefer kat YouTube, dia ada flexibility, dia boleh tekan apa kartun dia nak. Kadang dia nak tengok 5 minit, dia nak tukar kartun lain. Tapi kalau tengok live channel, dia tak boleh nak buat macam tu, betul tak? Itu salah satulah. Kemudian, apa yang saya tengok, kewujudan smartphone dan tablet makin dalam tempoh 5 tahun, seperti yang dilaporkan Astro, semakin besar. 5 tahun lepas, yes, mungkin kurang. Tapi now 2-3 tahun kebelakangan ni, orang kata smartphone besar-besar, orang kata kan. Smartphone besar-besar, orang kata trend dia dah orang kata banyak lah. Dan murah-murah, dia tak macam dulu. Dia tak macam berapa tahun lepas, memang orang tak mampu nak beli. Tapi sekarang boleh kata, macam saya sendiri ada dua smartphone. Wife saya pun ada 2 smartphone. Jadi, orang dah pakai banyak. Jadi, lebih prefer dekat situ. Pakai smartphone. Jadi orang lebih prefer baring tengok dekat smartphone sebab lagi convenient, sambil baring boleh tonton. Dia tak macam ni kejap-kejap nak pergi TV. So trend dia dah berbeza lah. Jadi orang kata dia tak boleh nak kata nak salahkan device semata-mata lah. Lepas tu streaming service. Okay, jangan kata semua orang Astro punya pendapatan kurang disebabkan orang tengok secara haram. Kebanyakan apa yang saya nampak, sahabat-sahabat saya, dia orang tak subscribe Astro macam tadi sebab trend tontonan dah berubah. Dia orang memilih kepada streaming service yang orang kata
yang memudahkan mereka untuk menonton rancangan yang mereka nak secara serta-merta. Okey, tak payah nak tunggu jadual rancangan live dan sebagainya daripada Astro. Lepas tu kadang-kadang cerita tu berulang-ulang, betul tak? Si ulang-ulang satu movie tu kadang sampai 10 kali sebulan dia orang tayang balik. So macam nonsense lah. So that's why bila ada streaming service yang legal macam Netflix, View, iFlix, apa lagi, WeFlix, apa lagi Hotstar, Prime Video, banyak sangat. Jadi orang memilih macam contoh yang kaki Korea, kaki cerita Indonesia akan pergi subscribe dekat View ataupun Netflix, betul tak? Sekarang dah ada Hotstar, bayar RM54.90 3 bulan. Berapa banyak movie Hollywood ada, movie Melayu-Melayu ada, Indonesia ada. Jadi orang cakap orang dah tak pergi dekat Astro yang mengharapkan satellite signal yang kadang-kadang macam haram bila hujan tak ada rancangan kan. Walaupun kita tahu sekarang dia orang dah memperkenalkan Ultra Box, tapi still berapa ramai lagi kalau kita lalu jalan kat keliling-keliling, berapa ramai lagi orang pakai satellite dish, betul tak? Yang memang bila hujan, jangan kata hujan, putih bunyi sekali je terus tak disiaran, betul. So memang masalah sangat-sangat. Okey. Kalau katalah Astro nak haramkan Android Box, sebenarnya bukan salah device tau. Okey, pada saya dia tak boleh nak haramkan pun, sebab katalah orang nak tengok IPTV secara haram, still boleh install dekat smartphone. Jadi kalau dia nak haramkan Android Box, dia orang kena haramkan juga Android smartphone. Dan juga orang boleh install juga IPTV dekat dekat iPhone ataupun iPad. Jadi boleh dikatakan gerakan mengharamkan ni pada saya impossible lah. Susah nak berlaku lah. Susah nak berlaku. Tetapi mereka perlu membuat beberapa perubahan yang saya boleh kata, saya boleh cadang lah. So kalau korang ada cadangan lain yang selain daripada apa yang saya cadangkan, mungkin korang boleh komen dekat bawah lah. Okey, saya cadangkan. Pertama sekali, selain dari mengharapkan live channel yang tak apa-apa, channel yang terlampau banyak dan banyak channel yang sampai dah macam TV apa tu, dah ada jualan-jualan lah pula kan. Dah boring lah orang buka tu. So why not sediakan VOD punya part. Maknanya ada apps yang dekat Astro punya tu, macam Astro First lah contohnya, tapi yang ada rancangan-rancangan Netflix. Ataupun korang merge ke apa, Netflix, streaming service yang lain yang masuk dalam Netflix contohnya kan. Masukkan Netflix sekali ataupun video on demand di dalam Astro Recorder tu sekali. Secara tak langsung apa tau, orang kadang kalau tak nak tengok live channel, orang boleh tengok video on demand. Okay? Itu salah satu option supaya contoh macam sekarang dia orang pakai Astro First. Memang tu salah satu video on demand juga, tapi mahal nak mati. Satu video sampai RM15, siapa nak bayar? Kan RM15 tengok sampai berapa hari dah ni kan. So nonsense. Dia sepatut berubah pada trend yang lebih friendly, macam merging ke, bagi kerjasama dengan syarikat-syarikat streaming yang lain, which is dia orang mampu nak buat sebenarnya, tak ada masalah pun. Lepas tu menurunkan harga lah. Kan harga terlalu mahal. Saya menyampah macam dulu saya nak tengok sukan macam MotoGP. Saya minat MotoGP. So saya tengok sukan dekat Fox channel je, Fox Sport. Tapi terpaksa beli semua channel sukan yang lain. Why not buat macam pay-per-view je. Okay, ambil orang bagi selection, orang boleh pilih. Okay, sebab orang yang kaki bola, okay, dia akan ambil rancangan sukan yang memang menyediakan live bola tersebut. Macam Astro Super Sport kan dan sebagainya. So ada live channel ni kan. Yang mana yang nak ambil full package, okay, sediakan full package juga macam biasa. Tapi yang mana yang nak macam okay, dia nak ambil Fox Sport je. So dia ambil Fox Sport je, so bayaran akan lebih murah lah. Instead of kena ambil the whole package sukan yang end up tak tengok semua. Betul tak? So yang lagi satu, atasi masalah tergendala tu lah. Macam mana nak atasi masalah tergendala tu, korang fikir sendiri macam mana korang buat satellite tu. So ada tak alat tambahan yang korang boleh letak supaya bila hujan dia tak ganggu? Macam mana nak buat kan? Ada macam dia punya cover yang load sinar yang tak mengganggu yang tak mengganggu signal bila hujan, still boleh terima receive signal daripada satellite. Ataupun macam sekarang of course dia orang dah sediakan Ultra Box. Okay, macam mana transition orang yang pakai satellite dish ni nak pergi ke Ultra Box? Apa yang dia orang kena buat? Kalau tak ada internet, nak kena tambah lagi package internet dan lain-lain.
So akan membebankan juga, betul tak, orang nak spend extra. That's why orang memilih solution yang lebih murah, iaitu dengan mengambil orang kata apa, streaming service yang lain macam Astro, Netflix, Viu, iFlix, Hotstar dan lain-lain yang boleh ditonton semasa baring. Lepak dekat tu, tonton dekat tablet, tonton dekat smartphone. Sebab smartphone pun skrin dah besar sampai 6-7 inci, which is orang kata apa, convenient, betul tak? Itu antara pendapat saya lah. So diorang, pada saya Astro perlu berubah. Memang diorang monopoli. Diorang satu-satunya orang kata TV berbayar di Malaysia. Tapi perlu ada perubahan kerana sekarang ni pesaing-pesaing yang streaming, legal streaming macam Netflix dan lain-lain dah semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. So kalau diorang masih keep on going macam ni, sebenarnya bukan salah Androbox, salah diorang sendiri sebab tak boleh nak berubah. Ambil contoh macam Kodak . Dulu Kodak, company Kodak 100 tahun dalam pasaran kamera, tapi kerana ego tak nak berubah, company lain dah pergi ke digital, mereka masih ego kerana orang masih stay dengan filem sebab filem is authentic. Now sekarang 100 tahun pun boleh tutup. Okay, so ambillah pengajaran tersebut, buatlah perubahan yang sepatutnya untuk memenangi balik hati rakyat Malaysia untuk subscribe kepada Astro balik. Baik, itulah saja pendapat saya. So apa pendapat anda, boleh komen dekat bawah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.